Atas peluang bagi saya menyertai bahasan ke atas Tita Diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam Dewan Yang Mulia ini. Kebelakangan ini, saya telah dijadikan sasaran polis di bawah Akta Hasutan 1948, di mana suatu report polis nombor Memandin 586-15 telah dibuat oleh Timbalan Ketua Pemuda MCA Negeri Pulau Pinang, Ang Chow Kiong terhadap saya pada 16 Februari 2015 terhadap sebuah artikel yang saya tulis dan disiarkan dalam surat khabar Kong Hwa Ipoh. Saya pun berasa aneh dengan tindakan polis tersebut. Kenapa sesuatu artikel yang boleh dibenarkan disiarkan dalam surat khabar boleh dikatakan bersifat hasutan? Saya merujuk artikel yang sama kepada beberapa peguam dan semuanya tidak berasa artikel tersebut berbau hasutan. Artikel, ya. Laporan polis dibuat ada tindakan mahkamah tak? Belum lagi. Baik. Artikel tersebut hanyalah berkongsi pandangan saya semata-mata terhadap perkembangan politik semasa dalam negara Malaysia dan gerakan reformasi yang telah saya saksikan semasa belajar di Universiti Malaya pada tahun 1998. Sememangnya termaktub di bawah Seksyen 3-2-B Akta Hasutan. And add speech, words, publication or anything or other things shall not be deemed to be seditious by reason only that it has a tendency to point out errors or defects in any government or constitution as by law established or in legislation or in the administration of justice with a view to the remedying of the errors or defects. Maka adalah sahih bagi kami membuat sebarang kritikan jikalau terdapat sebarang kelemahan pentadbiran kerajaan atau terhadap sistem perundangan atau terhadap sistem kehakiman. Saya telah dimaklumkan oleh pihak polis bahawa siasatan perlu dilakukan sebaik saja ada report dibuat terhadap saya. Tetapi adakah siasatan yang dilakukan perlu berdasarkan fakta dan merit case? Adakah siasatan masih perlu dilakukan jikalau report polis yang dibuat terhadap saya berniat jahat, palsu dan atau tidak berasas? Adakah ini juga suatu pembajaran tenaga dan masa pasukan polis jikalau laporan yang dibuat itu tidak berasas? Saya telah membuat satu report balasan terhadap report polis yang dibuat terhadap saya dan saya berharap pihak polis juga bertindak adil dengan menjalankan siasatan yang sewajarnya terhadap pihak pemuda MCA. Bagi saya, siasatan sebegini adalah tidak diperlukan, di mana artikel-artikel bersifat komentari yang disiarkan dalam surat khabar setiap hari. Kita perlu menghormati pandangan yang diutarakan oleh setiap penulis. Tidak kira persepsi atau analisa yang dibuat itu betul atau tidak, disukai atau tidak disukai oleh pihak pemerintah. Jadi, ianya tidak diharuskan dijadikan satu asas bagi siasatan polis dijalankan terhadap penulis tertentu selaras dengan artikel 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan bercakap dan bersuara. Pada zaman lampau pemerintahan Cina, terdapat penulis-penulis yang tidak disukai oleh seseorang maharaja akan dikurung dalam penjara kerana kesalahan yang direka-rekakan, hanya berlandaskan penulisan seseorang. Pendekatan sebegini dikenali sebagai penjara tulisan dan tidak harus diwujudkan semula dalam zaman yang moden ini. Dengan ini, jikalau sebarang siasatan perlu dijalankan terhadap saya, siasatan polis tersebut haruslah dijalankan secara profesional dan jangan hanyalah berlandaskan teks, perkataan atau istilah tertentu saja dan perlunya mengambil kira konteks keseluruhan artikel tersebut. Saya akan bertanggungjawab terhadap artikel saya, tetapi jangan sampai ke tahap membuat sebarang tanggapan yang tidak tepat dan tidak berasas terhadap konteks artikel tersebut. Dato' Seri Speaker, dalam 1 tahun yang lepas, selepas insiden MH370, terdapat sekurang-kurangnya 7 insiden sama ada penerbangan MAS, Asia atau Firefly yang terpaksa patah balik berlepas dari lampangan terbang yang asal. Ini kes pertama berlaku pada 24 Mac 2014 melibatkan MH066 yang ingin berlepas dari KL, Kuala Lumpur ke Incheon di Seoul. Tetapi akhirnya terpaksa mendarat di Hong Kong. Insiden kedua 21 April 2014 melibatkan MH192 yang ingin berlepas ke Bangalore. Tetapi akhirnya tayar bocor
dan terpaksa patah balik mendarat di KLIA. Insiden ketiga, 24 April 2014, melibatkan FY 1002, iaitu kapal terbang Firefly, yang ingin berlepas dari Pulau Pinang ke Kota Baru. Tapi masalah gear mendarat, terpaksa patah balik dan mendarat di lapangan terbang yang lepas. Insiden keempat, 23 Ogos 2014, melibatkan MH70 yang ingin berlepas dari KL ke Narita, Jepun. Tapi atas masalah tekanan udara dalam kabin kapal terbang, terpaksa berpatah balik selepas 50 minit. Insiden kelima, 13 September 2014, melibatkan MH198 yang ingin berlepas dari KL ke Hyderabad, India. Masalah sistem autopilot, terpaksa membuang minyak dan mendarat di KLIA. Insiden ke-6, 15 November 2014, MH387 yang ingin berlepas dari Shanghai ke Kuala Lumpur, tetapi selepas 15 minit berlepas, terdapat 3 kali bunyi kuat dari sayap kanan, terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Pudong di Shanghai. Insiden yang ke-7, 8 Februari yang terkini, pada 2015, melibatkan D7172, yang itu kapal terbang Asia X yang ingin berlepas dari KL ke Jeddah, Saudi Arabia. Tapi kerana masalah salah satu autothrust yang tidak dapat berfungsi, menyebabkan kapal terbang terpaksa membuat beberapa pusingan di atas Selat Melaka dan akhirnya terpaksa mendarat di KLIA selepas 5 jam berlepas. Sebelum insiden MH370 dan MH17, rekod penerbangan emas adalah antaranya yang paling selamat di dunia, di mana insiden maut terakhir berlaku lebih daripada 30 tahun dahulu. Tapi dalam tempoh setahun yang lepas, sudah banyak kali penerbangan emas termasuk juga Asia dan Firefly yang terpaksa berpatah balik dan membuat pendaratan kecemasan di lapangan terbang. Setiap kali berlakunya insiden sebegini, syarikat-syarikat penerbangan akan diarahkan untuk membuat siasatan, tetapi tidak pernah sekalipun laporan siasatan seperti ini dapat diumumkan kepada pihak awam. Adakah sesuatu yang tersembunyi di sebalik insiden-insiden tersebut? Benarkah siasatan dijalankan atau sebarang tindakan diambil terhadap pihak pengurusan, terhadap pihak jurutera, termasuk juga Azahari Dahlan, CEO kejuruteraan MRO bagi MAS yang pada masa pelantikannya tidak memiliki kelayakan nominated post holder yang diiktiraf oleh DCA Malaysia. Tahniah kepada negara Malaysia yang telah dipilih sebagai negara ahli tidak tetap dalam Majlis Keselamatan PBB dengan 187 undi sokongan di kalangan 192 negara yang telah membuang undi. Ini adalah kali keempat negara Malaysia dilantik ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Saya berharap dengan peranan Malaysia yang baru di Majlis Keselamatan PBB, kita dapat memberi komitmen yang lebih penting di persada antarabangsa, khususnya dalam membawa keadilan kepada mangsa-mangsa MH17 dan ahli-ahli keluarga mereka. Baru-baru ini, sebuah kumpulan penyiasat Jerman telah mengeluarkan satu laporan bahawa MH17 yang kesemua 298 penumpangnya nahas dalam Julai 2014 adalah ditembak oleh BUK Surface to Air Missile Launcher yang dioperasikan oleh 53rd Russian Air Defense Brigade. Banyak bukti yang terkumpul dapat meyakinkan kami bahawa BUK Surface to Air Missile Launcher adalah dibekalkan oleh Rusia, di mana tujuannya adalah untuk melindungi kereta-kereta kebau Rusia yang sering menghadapi serangan udara dalam konflik yang tercetus selepas militeri yang disokong oleh Rusia telah menduduki beberapa bangunan kerajaan di Donbas sejak April 2014. Dalam pendek kata, pemberontak yang menyokongi Rusia merupakan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam insiden tersebut. Dengan penembahan yang terbaru ini, adakah tindakan susulan akan diambil oleh kerajaan Malaysia? Adakah Malaysia akan merujuk kes tersebut ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC supaya pemberontak yang terlibat dapat dibawa ke muka pengadilan? Mesyuarat Kabinet pada 18 Mac 2011 telah bersetuju untuk Malaysia menandatangani Rome Statute
of the International Criminal Court bagi membolehkan negara kami menyertai ICC. Dengan Malaysia menyertai ICC, kita dengan senangnya dapat merujuk sebarang insiden kepada ICC. Walaupun Malaysia sebagai ahli bukan tetap dalam Majlis Keselamatan PBB, boleh merujuk kes sedemikian kepada ICC melalui Majlis Keselamatan PBB. Tapi yang kemungkinan besar akan divetokan oleh Rusia. Jadi dengan itu, usaha bersama juga perlu diambil bersama dengan Ukraine supaya Ukraine juga dapat membuat sesuatu deklarasi di bawah artikel 12-3 Statute Rome bagi membolehkan negara-negara yang bukan parti menandatangani Statute Rome juga dapat menerima pelaksanaan bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ke atas kes-kes yang ingin dirujuk ke ICC. Datuk Seri Speaker, baru-baru ini dilaporkan bawah Ballistic Holding Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera berminat untuk mengambil alih konsesi AES daripada Beta Tegap Sendi Berhad dan Automated Traffic Enforcement System ATES Sendi Berhad melalui suntikan modal 50% dan 49.17% ke dalam sebuah syarikat yang dikenali sebagai Iraq Property Sendi Berhad. Sebelum ini, Dewan Yang Mulia ini telah meluluskan suatu usul untuk sebuah syarikat yang dikenali sebagai AES Solutions Sendi Berhad dibentuk dengan modal berbayar 10 juta ringgit. Usul tersebut turut kami sokong supaya kerajaan persekutuan dapat mengambil alih dengan serta-merta serta dengan sendirinya beroperasi sistem tersebut. Kenapa kerajaan persekutuan secara tergesa-gesa ingin mendaftarkan sebuah syarikat yang baru walaupun proses pengambil alihan belum dapat diputuskan pada masa tersebut? Mengapakah kes sedemikian perlu dibawa ke Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration dan belum dapat diselesaikan sehingga hari ini? Jikalau konsesi AES akhirnya dapat diambil alih oleh sebuah syarikat swasta seperti Iraq Property Sendi Berhad, adakah ini membelakangkan hasrat rakyat supaya sistem tersebut dapat dioperasikan oleh kerajaan persekutuan? Mengapakah perjanjian yang berat sebelah serta merugikan kerajaan persekutuan dapat ditangani pada sebelum ini? Difahamkan kerajaan persekutuan mungkin perlu memberi bayaran pampasan sejumlah 500 juta kepada setiap syarikat yang terlibat. Jadi mengapakah perjanjian tersebut tidak dikaji secara teliti oleh pihak Penjabatan Peguam Negara sebelum ianya ditandatangani? Sehingga hari ini kita masih menerima kompaun-kompaun AES yang dihantar melalui pos laju ke rumah kami. Tapi tiada tindakan mahkamah diambil. Kebanyakan orang juga tidak ingin membayar dan saya berharap kerajaan persekutuan dapat membatalkan kompaun-kompaun tersebut sebelum operator yang baru bagi konsesi AES dapat diputuskan nanti. Datuk Seri Speaker, cruise tourism merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam mempromosikan pelancongan di negeri Pulau Pinang, di mana Swettenham Pier Cruise Terminal merupakan pintu masuk utama bagi cruise utama seperti Star Cruise, Amusement World, Royal Caribbean and Norwegian Cruise Line. Terminal tersebut telah beroperasi sejak tahun 2010 dengan adanya berth, iaitu tempat tambatan yang sepanjang 470 meter dengan kedalaman 12 meter untuk menangani cruise yang besar yang menambat di Pulau Pinang. Pada tahun 2010, terminal tersebut telah menangani 1.1 juta penumpang dan angka tersebut telah bertambah ke 1.29 juta, iaitu meningkat sebanyak 17.6% pada tahun 2013. Akan tetapi, berth yang sepanjang 470 meter ini tidak dapat menampung dua cruise yang besar yang panjangnya 300 meter setiap satu untuk melabur pada masa yang sama. Jikalau terdapat cruise yang besar yang kedua yang ingin melabur, jadi cruise yang pertama perlu keluar daripada terminal dan bersinggah di tengah laut sehingga sesaat cruise yang kedua meninggalkan pelabuhan tersebut. Terminal cruise pelabuhan Swettenham dibina dengan sebuah bangunan terminal utama yang dilengkapi dengan sebuah aerobridge untuk penumpang naik dan turun dari cruise. Tetapi jejantas tersebut tidak dapat digunakan oleh kebanyakan cruise atas sebab ketinggiannya tidak sepadan dengan ketinggian cruise yang melabur, menyebabkan penumpang terpaksa turun kapal melalui paras yang terbawah
Kemudiannya perlu memanjat tangga ke bangunan terminal utama tersebut dan selepas itu turun lagi dengan menggunakan eskalator yang disediakan. Ini adalah antaranya dua kelemahan utara yang ada pada pelabuhan Swettenham. Siapakah yang harus bertanggungjawab untuk menangani masalah tersebut? Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Kementerian Kewangan atau Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang ataupun Penang Port Sdn Bhd yang kini telah diambil alih oleh Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Kelemahan sedemikian haruslah merupakan masalah yang sudah wujud lama dan tindakan segera haruslah diambil supaya tidak mendatangkan imej yang negatif kepada pelancong-pelancong yang datangnya dari luar negara. Kebanyakan pelancong menaiki krus dari Singapura ke Pulau Pinang dan kemudiannya ke Pulau Langkawi, Pulau Phuket atau Krabi. Terminal tersebut juga menangani perkhidmatan feri yang berulang alih di antara Pulau Pinang dengan Langsa di Aceh, Pulau Langkawi atau Pulau Payah di Kedah dan sebagainya. Jadi adalah penting tindakan-tindakan segera dapat diambil untuk menangani masalah tersebut. Datuk Speaker, difahamkan bahawa terdapat lebih kurang 300 warga negara Korea Utara yang kini bekerja sebagai buruh di Lombong-Lombong, Sarawak. Dan terdapat juga rancangan untuk memasukkan 5,000 lagi warga negara Korea Utara bagi projek pembinaan loji Janakuasa Bintulu di Sarawak. Malaysia kini merupakan negara ahli bukan tetap dalam Majlis Keselamatan PBB. Dan adalah tidak wajar untuk Malaysia menjalankan hubungan yang lebih erat dengan Korea Utara. Atas sebab Korea Utara sering dilihat sebagai ancaman terhadap keselamatan dunia dengan program-program nuklear dan peluru-peluru berpandu yang sedang diusahakan. Sebarang pembayaran kepada syarikat-syarikat milikan Kerajaan Korea Utara adalah bercenggahan dengan resolusi Majlis Keselamatan 2094 pada 2013, Supplementary Convention of the Abolition of Slavery 1956 dan ILO's Forced Labour Convention 1930, di mana reputasi Malaysia juga akan terjejas jikalau hubungan dengan Korea Utara masih dijalinkan. Jikalau bukan berlakunya kes letupan Lombong Batu Arang di Selantik dekat Seri Aman pada 22 November 2014, di mana terdapatnya seorang warga negara Korea Utara yang meninggal dunia dan 7 lagi dari Korea Utara yang tercedera, kita pun tidak perasan sudah adanya warga negara Korea Utara yang sudah dibawa masuk sebagai buruh untuk bekerja di Lombong-Lombong, Sarawak. Apakah sebab warga negara Korea Utara dibawa masuk, khususnya ke negeri Sarawak? Adakah ini disebabkan kerana kos buruh Korea Utara lebih rendah? Difahamkan bahawa buruh dari Korea Utara dibenarkan dibawa masuk ke Semenanjung Malaysia, tidak dibenarkan dibawa masuk ke Semenanjung Malaysia, tapi mengapa mereka dibenarkan untuk bekerja di negeri Sarawak? Walaupun kita menghormati otonomi yang dinikmati oleh negeri Sarawak dalam dasar-dasar immigration, tetapi kemasukan buruh Korea Utara ke negeri Sarawak akan mendatangkan risiko terhadap reputasi negara Malaysia di persada antarabangsa. Datuk Speaker, pada 16 Mac 2015, terdapat 5 orang pelabur dari Johor Bahru, termasuk seorang pengurusi Persatuan Peniaga-Peniaga Kecil Johor Bahru telah mati dan seorang dihantar ke hospital untuk rawatan setelah menghisap gas beracun yang bocor dari sistem penghawa angin dingin di sebuah kondominium di Nanning, China. Ke-6 orang tersebut didapati menyertai satu skim pelaburan yang dikenali sebagai Pure Capital Investment in Nanning, yang dikatakan berasal dari wilayah Guangxi, China. Sebenarnya skim tersebut lebih merupakan Nanning scam, di mana hampir setiap hari terdapatnya pelabur yang terpedaya dan menyertai rombongan lawatan ke Nanning atas nama untuk meninjau perniagaan yang telah dilabur oleh mereka di Nanning. Skim tersebut telah wujud di Malaysia sejak tahun 2008 dan bergerak aktif semula dalam 2 tahun kebelakangan ini. Yang paling aktif di negeri Johor dan juga aktif di wilayah utara dan tengah Malaysia. Untuk menyertai skim tersebut, seseorang perlu melabur RM40,000 serta merekrut 3 orang pelabur yang baru dan beliau akan dijanjikan pulangan RM4.3 juta dalam tempoh masa 2 tahun. Skim tersebut merupakan satu lagi
Skim berbentuk piramid yang tujuan akhirnya adalah untuk menipu wang yang telah dilaburkan oleh peserta-pesertanya. Pihak pemerintah di Nanning, China pernah mengesahkan bahawa skim sebegini sebenarnya tidak wujud dan tidak dibenarkan oleh kerajaan China. Terdapat seorang peniaga Malaysia yang berpangkat Datuk telah ditangkap oleh polis China atas penipuannya di Nanning dalam Nanning scam dan kemudiannya dihukum penjara 10 tahun pada penghujung tahun lepas. Kebanyakan harta kepunyaaannya juga disita oleh kerajaan negeri China. Jadi mengapakah masih tiada sebarang tindakan diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan terhadap mereka yang terlibat dengan Nanning scam sehingga hari ini, sehingga skim tersebut telah dapat terus bergerak aktif dan akhirnya menyebabkan sesetengah berlabuh terpedaya dan akhirnya menggadaikan nyawa mereka semasa menyertai rombongan lawatan ke China. Dato' Seri Speaker, JT Clan yang telah wujud di Pengkalan Well, Georgetown sejak tahun 1882 dan kini merupakan suatu tarikan unik bagi tapak warisan sedunia Georgetown. Kini masih terdapat 6 JT Clan yang wujud dan dikenali sebagai Lim JT, Chiu JT, Tan JT, Lee JT, Mix Sernim JT dan Yo JT, di mana rumah-rumah papan tersebut didirikan di atas laut dan bersebelahan dengan JT tersebut. JT Clan yang dapat dikekalkan untuk selama-lamanya selepas Georgetown dinobatkan oleh UNESCO sebagai tapak warisan sedunia. Akan tetapi najis yang dibuang oleh penduduk hanya dapat disalurkan terus ke dalam laut sehingga hari ini atas sebab tiada sistem kumbahan yang disediakan dan seterusnya menjejaskan kualiti alam sekitar dan kesihatan penduduk serta ekosistem laut juga terjejas. Jadi adalah perlu suatu sistem kumbahan yang komprehensif disediakan bagi kawasan tersebut. Sebenarnya Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air melalui Jabatan Perkhidmatan Pembentungan telah melantik Perunding Pinang Sdn Bhd pada 27 Disember 2013 sebagai perunding bagi menjalankan kajian tadahan pembentungan di Klan JT Pulau Pinang dengan kos kajian RM190,888. Suatu inception report telah dihasilkan dan telah dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan pada awal tahun ini. Dan kesimpulannya adalah sistem kumbahan perlu dilaksanakan dengan secepat mungkin dan boleh dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bertakluk kepada bajet Kerajaan Persekutuan. Jikalau projek tersebut perlu dilaksanakan secara berperingkat, maka keberkesanan sistem kumbahan yang baru boleh diperbaiki dan dinaik taraf dalam fasa-fasa terkemudian. Laporan perunding bercadang supaya sistem kumbahan jenis vacuum boleh terpakai supaya najis-najis yang disalurkan keluar dari setiap rumah dapat diserapkan oleh suatu stesen pam jaringan, network pump station yang dirangkumi oleh Sewerage Catchment Strategy of Georgetown. Ya, habiskan ya, Wan. Okey, akhir sekali. Kepada suatu manhole di Lebok Armenian dan seterusnya disambungkan kepada sistem kumbahan berpusat. Jadi saya berharap sebelum ini saya mendapat satu jawapan daripada Menteri bahawa belum ada sebarang peruntukan yang disediakan dan belum ada idea untuk sistem tersebut. Jadi memang ini tidak dapat dilewatkan lagi dan diharapkan suatu peruntukan segera dapat diluluskan dengan cepat. Sekian, terima kasih.